Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang baru masuk, join dengan kita pada pagi ini untuk kapsul 15 minit kita, boleh bantu sharekan majlis kita dan juga boleh komen juga di ruangan komen bagaimana dengan suara saya, boleh didengari ataupun tidak. Sementara kita sharekan juga link kita pada grup-grup, insya-Allah. Sementara kita bantu sharekan majlis kita ni, hari ni saya bersiaran di Ipoh, di tepi tasik. Masya-Allah. Tak pernah bersiaran outdoor di luar. Hari ni kita baca Syama'il di tepi tasik. Masya-Allah. Jadi boleh kita sama-sama selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara saya sharekan kepada sahabat-sahabat kita untuk kita sama-sama tunggu masuk sama-sama dalam majlis kita, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sahabat-sahabat Kubat Center yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersama lagi sekali lagi pagi ini kita dalam siri kapsul 15 minit Syama'il Muhammadiyah, membicarakan tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang peribadi junjungan besar Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pagi ini kita bersiaran daripada rumah mertua saya, tapi bukan dalam rumah lah. Kita buat di tepi tasik yang berhampiran di sebelah taman daripada rumah mertua saya di Ipoh, di Tanjung Rambutan. Jadi suasana orang berjoging lah pada pagi ini. Kita baca hadis sekejap tepi tasik sebelum saya jogging juga lepas ni. Jogging ke kedai mamak ke tak tahulah, tengoklah. Rasa-rasa macam kedai mamak ni banding daripada jogging. Okey. Baik, jadi kita ambil 15 minit insya-Allah pada pagi ini untuk kita sambung baca kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dia ada ustaz-ustaz kita, pelajar-pelajar tahfiz kita pun jogging ni. Masya-Allah. Okey, hari ni kita sambung hadis yang ke-16. Bab yang kedua. Kita dah habis bab fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi ni kita masuk bab yang kedua. Saya harap suara saya clear, suara saya jelas. Walaupun ada orang-orang sembang-sembang sebelah ni, tapi sebab biasanya kita pakai ni, dia akan tangkap mic ni lah. Jadi harap-harap semua dapat dengar dengan clear lah suara saya, dan boleh tuliskan juga di ruangan komen insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Babu ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab yang menceritakan tentang khatamun nubuwah. Khatam, apakah maksud khatam? Khatam adalah maksudnya cop. Cop mohor. Cop mohor. Khatam juga disebut sebagai maksudnya cincin. Yang maksudnya cincin. Jadi sama ada boleh bermaksud sebagai cop mohor ataupun sebagai cincin. Jadi khatamun nubuwah adalah cop kenabian. Cop kenabian. Dan kenapa juga kalimah yang sama digunakan untuk cincin? Nanti lepas kita bahaskan hadis-hadis ni, kita akan dapat maklumat lah berkenaan dengan cincin Nabi, yang merupakan juga salah satu daripada copnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu bab cincin nanti adalah. Itu bab cincin. Yang ini cop. Nanti bab cincin kita akan bahas. Cop tu juga adalah cincin. Tapi yang ini, cop ini adalah tanda. Khatamun nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah tawthiq sidqin nubuwah. Kita panggil apa tawthiq ni? Jadi pengesah. Jadi pengesah kepada kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga menjadi pengesah kepada kenabian nabi-nabi yang terdahulu. Kerana apa? Kerana orang yang beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu, kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka juga tidak beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kerana apa? Kerana dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah disebut berkenaan akan datangnya nabi yang akhir, iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akhir sekali itu akan datang, dan itu sudah disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dalam Taurat, dalam Injil sudah disebut akan kehadiran ataupun lahirnya, walaupun waktu itu belum lah, akan lahirnya seorang Nabi yang terakhir daripada kalangan umat. Yang baru masuk sama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan. Yang mengucapkan salam pada saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersiaran daripada tepi tasik
di Tanjung Rambutan, orang tengah galak berjoging, kita baca hadis dekat tepi tasik. Boleh insya-Allah, ya. Baik. Jadi kalau keimanan mereka kepada nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, mereka beriman dengan rasul terdahulu tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan mereka akan terbatal. Sebab apa keimanan mereka? Walaupun mereka beriman dengan rasul yang terdahulu, tapi dia tak percaya akan datangnya satu nabi akhir zaman yang menjadi penutup kepada segala nabi. Kalau dia tak percaya pada perkara itu, maknanya hakikatnya dia tak percaya kepada kitab yang diturunkan kepada umat itu, kepada zaman itu, pada waktu itu. Kerana dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sudah pun disebutkan akan hadirnya seorang lelaki yang menjadi nabi penutup kepada akhir zaman, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak percaya, dia taufiq dia, dan orang yang sudah beriman sekian lama dengan syariat yang terdahulu, mereka akan sentiasa menanti-nantikan bilakah hadirnya nabi yang terakhir ini. Jadi kita akan nampak nanti dalam hadis-hadis dalam bab ini beberapa kisah berkenaan dengan Islamnya ahli kitab. Jadi macam mana mereka boleh Islam? Dia akan pengesah last dia akan tengok tanda ni yang ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami dah tahu dah dalam Taurat itu ada disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada begini banyak. Dalam Quran pun ada dijelaskan kan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sungguh dengan Nabi yang akan datang akhir zaman ni, iaitu ciri-cirinya sebagaimana mereka kenal perangai anak-anak mereka. Kita anak kita kenal lah. Anak ada 5 orang, ada 6 orang. Yang ini perangai macam ni, yang abang macam ni, yang kakak macam ni, yang adik macam ni. Ciri-ciri dia satu-satu kita tahu pasal anak kita. Kita duduk dengan dia hari-hari, kita besarkan dia. Orang-orang ahli kitab, mereka mengetahui akan ciri-ciri Nabi akhir zaman ini kerana sudah disebutkan banyak dalam kitab-kitab mereka. Ya, dah disebutkan banyak dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka kenal sungguh. Cuma mereka tunggu saja bila diwar-warkan ataupun bila diberitahu. Ni di sini, di Mekah ini, di satu lembah ini telah muncul seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Jadi mereka datang, di Madinah begitu juga. Mereka datang untuk mengkonfirmkan ciri-ciri itu ada pada, kerana mereka beriman dengan kitab yang terdahulu. Jadi dalam kitab tu dah disebut dah ciri-ciri Nabi akhir zaman tu macam mana. Jadi dia datang nak confirmkan, dan perkara terakhir yang mereka confirmkan adalah khatamun nubuwah. Cop kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anda semua masih bersama-sama saya kita masih berada di tepi tasik untuk baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik. Saya akan baca satu hadis atau dua hadis insya-Allah pada pagi ini. Kita masuk hadis yang ke-16. Hadis yang pertama untuk pagi ini insya-Allah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'di ibn Abdul Rahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waj'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fa nadartu ila al-khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Daripada As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu berkata, makcikku sebelah ibu telah membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa kepada Nabi kenapa? Lalu berkata, ya Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Anak saudara ni sakit. Jadi kita biasanya bila sakit, kita kan bawa jumpa doktor. Kita kan bawa jumpa doktor. Tapi sahabat-sahabat, apa sahaja permasalahan mereka, mereka akan bawa minta bantuan, minta panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dia datang untuk minta ubat preskripsi dengan Rasulullah.
tapi untuk minta doa keberkatan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa juga merupakan salah satu bentuk ikhtiar. Kan kita kalau sakit, kita jumpa doktor, itu ikhtiar. Dan kita kalau sakit, kita doa, itu juga ikhtiar. Jadi dilakukan kesemua ikhtiar, berubat ketika mana kita sakit. Kan? Jadi dibawa anak saudara ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena minta jumpa dengan Nabi? Minta doa berkat pula. Kerana Nabi itu digelar dengan rajulun mubarak, lelaki yang diberkati, yang ada keberkatan pada diri. Apa maksud berkat? Maksud berkat adalah ziyadatun fil khair, bertambah ataupun kekalnya kebaikan pada diri seseorang, pada diri sesuatu juga. Berkat ni boleh jadi ada pada orang, boleh jadi ada pada benda, boleh jadi ada pada tempat, boleh jadi ada pada masa, dan boleh jadi ada pada macam-macam perkara. Itulah namanya berkat. Okey. Jadi Nabi SAW digelarkan dengan rajulun mubarak, lelaki yang diberkati, lelaki yang berkat. Lalu orang yang ada keberkatan diminta keberkatannya. Yang ada berkat diminta kebaikan daripadanya. Maka disebabkan itulah orang datang jumpa Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat adalah mereka bertabarruk. Orang yang ada keberkatan, orang datang minta keberkatan daripada dia, namanya tabarruk, mengambil keberkatan, memohon keberkatan. Okey. Sahabat saya pun baru masuk ni. Cik Safwan, Cikgu Safwan ni jemput datang rumah. InsyaAllah. InsyaAllah kalau berkesempatan. Kalau berkesempatan. Nanti kita adjust pula. Kita live daripada Tasik UTP pula. Cikgu Safwan sahabat saya ni di Seri Iskandar. Di Seri Iskandar di hadapan Universiti Teknologi Petronas. Dan juga dekat-dekat dengan UiTM. Situ tempat kenangan saya lah tu. Tempat kenangan saya tepi Tasik UTP tu. Sebab di masjid UTP tu masjid tempat saya menikah. Jadi dulu mertua saya duduk di Seri Iskandar. Jadi Seri Iskandar ni dekatlah dengan saya. InsyaAllah nanti kita try lah adjust Cikgu Safwan. Tak pernah datang lagi rumah dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Hari ni kita duduk kejap tepi Tasik Tanjung Rambutan dulu. Tanjung Rambutan. Lawak kawan-kawan kat hospital. Lawak kawan-kawan kat hospital Tanjung Rambutan. Kawan-kawan Cikgu Safwan lah. Banyak. Okey. Jadi tadi kita baca tentang tabarruk. Jadi datang sahabat ni minta doa berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya sakit. Dan dia sebut sakit tadi tu adalah waji'un. Waji'un ni sakit kaki. Kalau dia berjalan tu tempang. Sakit kaki. Jadi kita tengok apa Nabi SAW buat. Inna bena ukhti waji'un. Ibna ukhti, ibna maksudnya anak, ukhti maksudnya kakak ataupun adik perempuan. Jadi anak saudara lah. Anak saudara, anak buah, anak menakan, boleh berlaku lah. Anak buah sakit kaki ni. Waji'un, dia tempang-tempang sikit berjalan. Sakit kaki bawa pada Nabi SAW. Kemudian baginda Rasul SAW menyapu kepalaku. Ini yang ceritanya Sa'ib bin Yazid. Jadi dia ingat momen tu. Momen tu dia ingat. Mak cik dia bawa dia jumpa Nabi. Kemudian bagi tahu anak saudara aku ni sakit. Kemudian kata Sa'ib, dia ingat dengan jelas. Nabi sapu kepala dia. Nabi pegang ubun-ubun kepala dia dan Nabi usap lah. Nabi menyapu ataupun mengusap kepalaku. Dan juga mendoakan keberkatan untukku. Jadi Nabi doa tu Nabi pegang kepala. Nabi usap kepala. Kemudian berwuduk. Nabi pun berwuduk. Setelah daripada berwuduk, kemudian aku pun minum bekas wuduk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasharibtu min wudu'ihi. Bekas wuduk.
Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, bekas wuduk ni adalah air daripada bekas wuduk tu ada lebih, dia bagi minum kepada As-Sa'ib bin Yazid. Yang kedua, bekas wuduk yang dimaksudkan adalah bekas wuduk Nabi. Maknanya wuduk Nabi menitis, ya, kemudian ditadah, kemudian yang itu diminum oleh sahabat. Itu kita kata dalam bab ini dia banyak cerita tentang para sahabat bertabarruk dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak silap saya, Sayyidina Sufyan, Abu Sufyan. Sayyidina Abu Sufyan sebab Sayyidina Abu Sufyan lama memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam di Madinah. Ketika mana di Mekah memang kuat permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau adalah pemimpin pemimpin Mekah ketika di Mekah. Jadi ketika mana beliau belum Islam, beliau sebut sendiri bagaimana beliau melihat sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, aku tak pernah melihat ada seorang tokoh yang dimuliakan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi memuliakan Nabi SAW. Maknanya air peluhnya dikutip, ya, air wuduknya ditadah. Disebutkan tidak ada satu pun kesan wuduk yang menitis ke tanah, melainkan diambil belaka oleh para sahabat. Mereka menyapu wajah mereka, mereka menyapu badan mereka, mereka menyapu rambut mereka. Air-air wuduk yang menitis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tak jatuh ke tanah, disambut. Yang ada tadah serban dengan serban, ada dengan ridak-ridak, ada dengan kain-kain, ada dengan tangan-tangan. Ya, diambil air itu disapukan pada badan. Apa namanya benda tu? Yang tu yang kita sebut tadi, tabarruk, mengambil keberkatan. Ya, mengambil keberkatan. Dan insan mulia ini, insan yang cukup special, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkatan pada setiap apa yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang najis bagi kita pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi najis. Itu khususiat lah, special untuk Nabi, tidak bagi kita. Kan, jangan diminum pula air kencing Tok Guru. Bekas air Tok Guru tak apalah. Tok Guru minum, air dia tak habis, kita pun ambil cawan tu, tabarruk. Ya Allah, engkau fasihkan lidah aku sebagaimana engkau fasihkan mulut Tuan Guru aku yang mulutnya minum di cawan ini. Itu tabarruk, itu ambil berkat. Ambil berkat, kan? Tapi tidak sampai kepada tahap, maknanya kalau air kencing Nabi diminum, darah Nabi diminum, peluh Nabi diambil jadi pewangi. Itu semua adalah tabarruk, mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita boleh ambil sunnah sini adalah bawa pada orang-orang soleh. Kalau ada apa-apa, minta doa. Jadi memohon doa, bawa anak-anak kita pada orang soleh, minta dia doakan. Tuan Guru, Tuan Syekh, cucu saya ni, tolong doakan keberkatan untuk dia. Tolong doakan dia jadi alim. Tolong doakan dia faham Quran. Tolong doakan lidahnya bagus. Tolong doakan dia jadi anak yang soleh pada orang tua dia. Boleh? Kita bawa pergi jumpa ulama'-ulama', minta doakan. Maka mereka akan doakan, insya-Allah. Ya. Okey. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Kemudian aku pun minum tadi daripada bekas wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku pun berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku memandang kepada khatam. Jadi berdiri belakang Nabi, aku memandang kepada khatam, tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita dah nampak dah, masuk dah pada syawahid bab ini. Syawahid bab adalah maknanya dalam hadis tu dia ada cerita tentang mana klausa ataupun mana matan dia yang cerita tentang yang tadi atas tak ada kaitan dengan tanda kenabian. Yang bawah ni, ada sikit yang bawah tu dia cerita tentang kaitan dia dengan bab. Jadi biasa ulama ni dia mengarang hadis, dia masukkan hadis, akan ada sesuatu daripada hadis walaupun panjang, akan ada tempat yang kadang-kadang menyeluruh tu memahamkan kita tentang bab. Ya, kadang-kadang ada satu klausa saja, ada satu ayat saja di bawah yang memahamkan kita kaitan dia dengan bab. Jadi hadis ini yang atas tu tak ada kait lah, yang bawah tu ada kait. Iaitu selepas daripada minum daripada bekas wuduk Nabi, dia pun pusing belakang Rasulullah dan melihat ada tanda kenabian di belakang badan Nabi. Jadi kita tahulah yang pertamanya, ciri-cirinya khatam nubuwah ni dia terletak di antara dua bahu, di belakang. Ya,
di belakang. Dan disebut ciri yang kedua dia adalah bentuk khatam itu. Bentuk khatam itu adalah seperti sebesar telur burung hajalah. Burung hajalah ni telur merpati. Besar tu lah, besar tu sikit. Ya, tak besar sangat lah. Telur burung merpati macam mana rupa. Bentuk dia. Jadi nanti kita akan tengok lagi dalam hadis-hadis yang akan datang macam mana. Cumanya bila antara dua bahu ni, macam mana sahabat ni tadi, Sa'id bin Yazid, boleh nampak ada dua pandangan ulama'. Sama ada memang terbuka kerana kadang-kadang pakaian Nabi SAW adalah berbentuk ridak. Saya tak bawa ridak saya. Selendang. Jadi macam kita pakai ihram. Orang lelaki pakai ihram waktu pergi umrah. Maknanya dia atas ditutup dengan selendang saja. Jadi kadang-kadang selendang kan kita lurut kan. Kita duduk saja kita lurut. Bahagian atas nampak lah. Jadi sama ada memang terbuka di bahagian belakang sehingga Sayyidina Sa'id bin Yazid boleh lihat dengan jelas akan khatamun nubuwah itu, ataupun sengaja dibuka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab nak buktikan yang kamu datang minta ni, yang kamu datang mintakan doa berkat, yang aku doakan berkat, yang kamu minum air wuduk ini, aku ni betul-betul Nabi. Maknanya bukan dakwa-dakwa saja Nabi, dan ada tanda bahawa aku Nabi, iaitu kamu boleh dapati di belakang badan aku itu ada tanda khatam nubuwah itu. Itu telah diceritakan tentang khatam nubuwah dalam kitab-kitab terdahulu dah sebut. Nabi ni dia ada tanda khatam dia. Jadi tanda dia apa? Yang hari ni kita tengok, boleh lock dululah. Tanda dia adalah yang pertama, dia terletak antara dua bahu. Ciri-ciri dia ni. Dan yang kedua adalah saiz dia sebesar telur burung merpati, telur burung hajalah ataupun burung merpati. Nanti dalam hadis-hadis yang lain kita akan tengok juga beberapa ciri yang lain. Dia besar telur tu, besar telur yang macam mana? Kan adakah telur melekat dengan badan ke? Ataupun dia tu bulu-bulu ke? Ataupun dia tu daging ke? Macam mana? Jadi itu kita akan bahas dalam hadis-hadis yang akan datang insya-Allah. Dah setengah jam dah. Tepi tasik duduk seronok. Jadi terlebih tak jadi 15 minit dah. Sebab kita tadi ada cerita sedikit mukadimah bab. Jadi saya ingat cukup setakat ini untuk kita bahaskan satu hadis dulu insya-Allah. Kita akan jumpa lagi nanti. Kok lah saya pergi ke Tasik UTP pula, Universiti Teknologi Petronas pula. Kita try live daripada Tasik sana pula. InsyaAllah. Okey. Jadi terima kasih pada semua yang sama-sama saya menonton, mempelajari kepada kapsul Syama'il kita, walaupun satu hadis. Mudah-mudahan manfaat untuk semua insya-Allah. Dan kita sama-sama berdoa agar Allah Ta'ala mempermudahkan setiap urusan kita sepanjang hari dan juga hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih sekali lagi kepada yang sama-sama menonton. Wallahu taala a'la wa a'lam wa azza wa jal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk sikit view Tasik lah tunjuk sikit view Tasik. Belakang gunung ni ada hotel mewah juga, The Heaven. Saya rasa Best Western ambil. Hotel Best Western. Mahal. Kalau taman tema dekat sini, apa nama tu? Lost World. Okay, orang berjoging ni pagi-pagi. Okay semua, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.